الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، أو كما قال، متفق عليه. Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, kata dia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah. Ibnu Abbas dia sepupu Nabi. Dia cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia, sepupu dia, pemimpin dia, rajukkan dalam hidup dia. Ibnu Abbas kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling pemurah. وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ. Dan adalah sifat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih-lebih lagi nampak bila tibanya bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang sangat generous, sangat pemurah. Pemurah Nabi ni lebih lagi nampak bila tiba bulan Ramadan, iaitu hina yalqahu Jibril, iaitu ketika Jibril duk rajin jumpa Nabi. Bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikunjungi oleh Jibril tiap-tiap malam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Jibril jumpa Nabi, Jibril tadarus Quran dengan Nabi. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Kata Ibnu Abbas, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam niscaya dia akan lebih lagi buat baik ketika Jibril jumpa dia, dan baiknya, pemurahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lebih lagi daripada angin yang bertiup kencang. Kalau angin tu cepat, Nabi lagi cepat belanja duit untuk agama Allah Subhanahu wa taala.
Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama itu hadis sahih. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sirwa'ah ataupun nama dia Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu, kata dia, "Shallaitu wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatil 'Am fasallama thumma qama musri'an fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i fafazi'a an-nas min sur'atihi fakharaja 'alaihim fara'a annahum qad 'ajibu min sur'atihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam zakartu syai'an min tibrin 'indana fakarihtu an yahbisani fa'amartu biqismatihi atau kama qala." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang digelar dia dengan nama Abu Sirwa'ah, nama sebenar dia Uqbah bin Harith, Uqbah bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Dia menceritakan satu cerita. Kata dia, "Shallaitu wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati al-'As." Dia kata satu hari aku sembahyang berimamkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sembahyang itu ialah sembahyang asar. Abu Sirwa'ah cerita. Kata Abu Sirwa'ah, satu hari itu aku sembahyang asar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, habis sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Summa qama musri'an, bagi salam Nabi terus bangkit dalam keadaan nampak kalut. Abu Sirwa'ah kata satu hari kami ni sembahyang asar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nabi jadi imam, kami ikut Nabi, kami berimam dengan Nabi. Habis sembahyang Nabi bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi." Summa qama musri'an, Nabi bangkit dengan cepatnya, bangkit nampak kalut. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Nabi terus bangkit langkah orang-orang yang duduk semayang di belakang dia ni, langkah-langkah balik ke rumah isteri dia. Bilik isteri-isteri Nabi ini keliling Masjid Nabawi tu. Yang kata surah Al-Hujurat, Al-Hujurat tu makna bilik-bilik, bilik-bilik isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi habis semayang asar bangkit dengan keadaan kalut tu, terus balik ke salah satu daripada bilik tempat isteri Nabi duduk. Fafazi'an nasu min sur'atihi, maka orang ramai hak semayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nampak terkejut, nampak macam apa hal dengan Nabi ni? Apa hal, apa musibah yang menimpa Nabi sampai nampak kalut macam tu? Fakharaja alaihim, tak lama selepas Nabi balik pergi ke rumah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar balik daripada bilik isteri dia ni, balik mai kepada sahabat-sahabat ramai-ramai tadi ni. Fara'a annahum qad ajibu min sur'ati. Nabi tengok muka sahabat-sahabat ni, Nabi tahu sahabat-sahabat ni kelihatan macam kehairanan, heran pasal apa Nabi ni habis-habis semayang bangkit kelang kabut balik ke rumah. Nabi tahu sahabat ni macam tertanya-tanya pasal apa Nabi jadi macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh kerana Nabi nampak sahabat ni macam ada question mark, nak tahu pasal apa Nabi kalut, maka Nabi pun terang dekat sahabat. Nabi kata, "Zakartu syai'an min tibrin indana." Dia kata tadi ni aku teringat, Nabi kata aku teringat ada satu tibrin. Tibrin ni mah potong, mah jongkok lah kita kata lah ni. Ada seketui mah potong duk ada di rumah kami, Nabi kata. Duk semayang tadi ni Nabi kata teringat benda ni.
teringat di rumah tu ada orang bagi satu mai ketui dekat Nabi. Fakarihtu an yahbisani. Nabi kata aku nak lemah duk taruh mai ketui ni di rumah. Nabi kata rasa tak selesa selagi mai ketui ni duk ada di rumah, berasa tak senang. Fa amartu biqismati. Maka aku balik tadi ni, aku suruh isteri aku bahagi-bahagikan benda tu kepada orang-orang yang patut terima. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi SAW adalah satu orang yang tidak senang ada duit banyak di rumah dia, melainkan dia teringat nak bagi ke orang yang lebih memerlukan daripada dia. Ni yang ada dalam diri Nabi ni macam ni. Kalau bulan biasa pun Nabi macam tu, bulan puasa lebih lagi, kata hadis yang kita baca mula tadi. Dalam keadaan biasa ni pun Nabi dia lebih fikir pasal orang daripada diri dia. Dalam bulan puasa Nabi lebih daripada tu lagi, memikirkan tentang orang yang lebih memerlukan daripada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bulan puasa nak main 2 minggu lagi. Bulan puasa nak main 2 minggu lagi. Kita sama-sama sambut bulan puasa ni dengan melipat gandakan ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita try sungguh-sungguh kali ni bagi bulan puasa yang nak mai kat kita kali ni betul-betul menjadi bulan yang mengkifaratkan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan puasa yang nak mai ni sesuai dengan 2 hadis yang kita baca ni, kita cubalah tuan-tuan. Kita cuba hari-hari kita bagi sedekah. Kita cubalah. Sedekah tak mesti 1,000, tak mesti 100, tak mesti RM50, tak mesti RM10. Kalau kita boleh bagi sehari, bagi RM5, sehari bagi RM2, sehari bagi RM1. Sebulan bulan puasa RM30. Kalau RM5 sebulan bulan puasa, baru RM150. Kita bagi. Kita latih diri kita tiap-tiap hari dalam bulan puasa kita ada sedekah. Tak banyak, sikit. Sikit tapi ikhlas kerana nak harap keredaan Allah, besar nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu benda kita tahu, satu benda kita buat. 5 benda kita tahu, 5 benda kita buat. Allah Subhanahu wa taala tahu kesungguhan kita nak dekat diri dengan dia. Kalau sejengkai kita pergi dekat dengan Allah, sedepa Allah akan dekat dengan kita. Kalau sekiranya kita tunjuk bulan puasa tahun ni, kita sungguh-sungguhlah. Sungguh-sungguh kita nak jadi diri kita orang yang Allah kasih. Kita buat sungguh-sungguh. Allah Subhanahu wa taala menilai kesungguhan kita. Saya pesan pada diri saya, pada tuan-tuan semua, mari kita pakat-pakat jadikan bulan puasa tahun ni bulan pengampunan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 1. Nurul Ihsan jilid 1. Kita masih lagi berada pada tafsir Suratul Baqarah, muka surat 46. Muka surat 46 kita masuk ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Maksudnya, dan bagi tiap-tiap umat itu pihak kiblat ia hadap akan dia mukanya pada sembahyang. Dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu semua orang Islam ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, orang apa ke, dia ada arah. Dia ada arah ketika dia sembahyang. Dia ada arah kiblat dia. Tuhan kata walikulli wijhatun huwa muwalliha, dan bagi tiap-tiap umat itu ada pihak kiblat dia yang ia hadap akan dia mukanya pada sembahyang. Maka kiblat muslimin ialah Kaabah. Kita orang Islam, kiblat kita Kaabah. Dan kiblat Yahudi ialah Baitul Maqdis. Tuan-tuan tengok isu dalam sebulan ni, isu apa? Isu Yahudi nak jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia.
Dia nak tinggal dah Jerusalem apa semua tu, dia nak jadikan Baitul Maqdis ini ibu negara dia. Kalau dia berjaya jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia, susah dah orang Islam nak ambil balik Baitul Maqdis daripada dia. Sebab dia akan pindah semua kepentingan dia ke Baitul Maqdis. Dan dia tidak akan sekali-kali dia orang Islam ambil Baitul Maqdis daripada dia. Baitul Maqdis ni rupa-rupanya kiblat Yahudi, dia kata. Dan kiblat Nasara ialah matla'us syams, iaitu arah matahari naik. Firman Allah, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu kepada kerja kebajikan dan taat Allah Subhanahu wa taala. Dalam nak buat kerja Islam, dalam nak buat kebaikan, dia kata fastabiqu. Musabaqah, yang orang sebut musabaqah tu maksud dia perlombaan. Musabaqah membaca Al-Quran maksudnya perlombaan membaca Al-Quran. Itu sebab lah dia berubah, dia tak panggil musabaqah, dia panggil majlis tilawah Al-Quran. Sebab perkataan musabaqah tu membawa maksud lomba-lomba, tak elok sangat. Quran ni nak jadi lomba-lomba, tak elok. Dia ubah jadi majlis tilawah Al-Quran, majlis baca Quran. Maka dalam Quran Tuhan kata fastabiqul khairat, maka hendaklah kamu berlomba-lomba dalam nak buat kerja kebajikan dan taat. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana tempat ada kamu, nescaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekalian. Yakni menghimpun Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu. Manusia ni duduk mana pun, mati di mana pun, manusia ni satu hari akan berhimpun satu tempat. Tuan-tuan tak perlulah dalam budaya orang Melayu ni, kalau anak kita mati di Kuala Lumpur, nak balik juga nak simpan juga di Gelugong ni. Kalau anak kita mati di Johor Bahru tu, kok mana pun nak balik juga nak bagi simpan sebelah pak dia juga. Kalau anak mati di Amerika pun nak buat balik juga, biarlah mayat tu tahap 3-4 hari pun tak apa, nak balik nak simpan sebelah mak dia juga. Ini budaya, bukan budaya Islam. Islam dia kira bila mati, satu, segerakan perkebumian. Yang kedua, di bumi mana dia mati, simpan di situ. Ini budaya Islam. Pasal apa? Pasal Islam faham. Dia kata, ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Dia kata, di mana tempat ada kamu, nescaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekaliannya. Yakni menghimpun Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu. Mati di mana pun esok di padang mahsyar. Maka membalas Allah akan kamu dengan segala jenis amalan kamu, sama ada baik ataupun jahat. Yang penting sebelum mati itu buat baik. Mati di bumi mana pun, mati di Amerika sekalipun, kalau sekiranya kamu orang baik, sebelum mati kamu orang yang berbuat baik, kamu dapat balas baik. Mati di Mekah sekalipun, kalau kamu jahat, kamu dapat balasan azab. Firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Maha Kuasa, tiada melemah akan dia oleh sesuatu. Tuhan tidak dapat dilemahkan oleh siapa, satu benda, satu kuasa, satu apa pun tidak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik. Dan di mana tempat engkau keluar musafir wahai Muhammad, maka hadap olehmu akan muka engkau pada semayang itu akan pihak Masjidil Haram. Ini perintah Allah dalam Quran. Kamu pergi mana pun, ke bumi mana pun kamu pergi, kamu duduk di mana pun, semayang menghadap arah Masjidil Haram. Dan bahawasanya pekerjaan ini sungguh, yakni cerita menghadap Masjidil Haram ini sungguh, yakni sebenar daripada Tuhan engkau. Ini perintah Tuhan. Duduk di mana pun, menghadap arah Masjidil Haram untuk semayang. Kecuali bagi kes-kes yang tertentu, orang yang duduk dalam kenderaan naik kapal terbang nak pergi ke Amerika dan sebagainya, kita tak tahu arah kiblat belah mana, maka tempat duduk kita depan itu adalah kiblat kita. Itu kes-kes pengecualian dalam bab-bab yang tertentu.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Dan tiada Allah Taala itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja, iaitu baik dan jahat dibalas dengan sempurna. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala dia tidak ghaflah. Dia kata wa mallahu bighafil, dan tidaklah Allah itu lalai. Kita buat baik kecil tersembunyi, siapa pun tak tahu, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah lalai membalas pahala kepada orang yang buat baik. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lalai membalas azab kepada orang yang buat jahat. Tidak ada manusia yang buat jahat boleh terlepas daripada mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar itu. Atas dunia mungkin boleh terlepas. Atas dunia mungkin teraniaya. Atas dunia dia tak buat salah, mungkin dia teraniaya, dituduh buat salah. Di atas dunia dia buat baik, mungkin orang tidak nampak dia baik, orang kata dia jahat. Tapi di sana, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada manusia yang buat jahat terlepas daripada kena azab. Tidak ada manusia buat baik yang tidak dibalas kebaikan dia dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Dan di mana tempat engkau keluar musafir wahai Muhammad, maka hadap olehmu akan mukamu pada sembahyang akan pihak Masjidil Haram. 2 kali Tuhan ulang ayat tu. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana tempat ada kamu wahai orang-orang Islam, maka hadap oleh kamu akan muka kamu pada sembahyang itu akan pihak Masjidil Haram. 3 kali Tuhan ulang. 3 kali Tuhan peringat kita orang Islam ni, duk mana pun kena semayang. 3 kali Tuhan ulang. Duk di mana pun, sibuk macam mana pun, di bumi mana pun kita duk pijak, kena semayang. Semayang menghadap Allah Masjidil Haram. Firman Allah, "Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah." Supaya tidak ada bagi manusia, yakni Yahudi dan kafir musyrikin, atas kamu hujjah untuk berbantah. Orang Islam disuruh menghadap Allah Masjidil Haram. Tujuan dia apa? Supaya orang tidak boleh berhujah nak kata apa pada orang Islam. Yakni pada berpaling kepada lain daripadanya. Kalau kita menghadap tempat lain, ada saja orang nanti kata. Contohnya dia kata Yahudi, Muhammad engkar agama kami tapi ikut kiblat kami. Orang Yahudi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang menghadap ke Baitul Maqdis. Kita dah cerita pada bulan lepas. Nabi SAW lebih kurang 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi kata ke Nabi. Dia kata Muhammad ni, dia kata agama kita, agama Yahudi ni tak betul. Tapi semayang menghadap kiblat kita. Dia kata. Tak betul lagu mana? Kalau tak betul, pasal apa menghadap kiblat kita? Dia menghadap kiblat kita bermakna dia mengiktiraf agama kita. Dia kata agama kita tak betul, tapi dia mengiktiraf kiblat kita. Orang Yahudi boleh kata macam tu. Dan kata musyrikin, Muhammad dakwa agama Ibrahim dan menyalahi kiblatnya. Orang musyrikin, orang kafir Quraisy di Mekah pula boleh kata juga kalau Nabi menghadap ke arah Masjidil Nabi SAW tidak menghadap ke arah Masjidil Haram. Sebaliknya Nabi menghadap Baitul Maqdis. Orang kafir Quraisy kata dekat Nabi. Dia kata Nabi Muhammad kata dia ikut agama Nabi Ibrahim. Dah ikut agama Nabi Ibrahim, pasal apa tak ambil kiblat yang Nabi Ibrahim bina sebagai kiblat dia? Pasal apa dia menghadap Baitul Maqdis? Jadi bila Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi suruh menghadap ke arah Masjidil Haram, selesai masalah. Orang Yahudi pun tak boleh kata macam tadi, orang musyrikin Mekah pun tidak boleh kata macam tadi. Pasal apa? Pasal Nabi menghadap Masjidil Haram di Makkah. Firman Allah, "Illal ladzina zalamu minhum", melainkan segala mereka yang zalim daripada mereka itu dengan ainat. Melainkan orang hak jenis ainat. Ainat maksud dia degil. Hak jenis degil, jenis orang kata lagu mana pun dia nak kilas. Ni dia panggil ainat. Orang buat pun dia kata, orang tak buat pun dia kata. Dia kira nak cari alasan nak kata orang tak betul. Ini jenis orang ainat. Dia tidak berdiri di atas kebenaran.
Dia kira kalau hang kata hitam, aku kata putih. Kalau hang kata putih, aku kata hitam. Kalau hang kata lurus, aku kata bengkok. Kalau hang kata bengkok, aku kata lurus. Aku kerja aku lawan apa yang hang kata. Hak jenis orang macam ni, ainat dia panggil. Orang degil. Islam tidak boleh macam tu. Islam mesti lurus. Islam mesti benar. Islam mesti berdiri di atas kebenaran. Kalau sekiranya hak musuh buat tu betul, kita kena kata betul. Kalau sekiranya hak musuh buat tu tak salah, kita kena kata tak salah. Kita tak boleh kerana dia musuh, dia buat betul pun kita kata salah. Tak boleh macam tu. Maka orang yang jenis sombong, jenis degil, jenis ainat, jenis hak betul pun dia kata salah. Pasal apa? Pasal dibuat oleh musuh. Maka orang ni ainat, dia kata. Islam tak mau orang-orang yang macam ni. Maka orang yang macam ni dia kata allazina zalamu, orang-orang yang zalim. Maka bahawasanya mereka berkata, tiada berpaling ia, yakni Muhammad kepada Kaabah, melainkan kerana cenderung kepada agama bapa-bapa dia. Dia tak terima juga. Bila Nabi menghadap Masjidil Haram, dia kata juga. Kalau Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis, dia kata juga. Dia kata apa ni yang pergi menghadap Baitul Maqdis? Itu kiblat Yahudi. Bila Nabi menghadap Masjidil Haram, dia kata juga. Dia kata dia ni yang duk menghadap Masjidil Haram ni pasal ni agama nenek moyang dia. Memang tok-tok kita, tok nenek kita memang sembah berhala yang diletakkan di tepi Kaabah. Pasal tu yang dia menghadap Kaabah. Dia saja cari alasan nak tolak apa yang Nabi buat. Ini golongan ainat. Fala takhshawhum, maka jangan kamu takut akan mereka itu. Hak jenis orang degil ni, tak usah layan mereka. Tak usah kita ni hidup jadi takut nak turut apa kehendak dia. Tak usah. Kita berdiri atas kebenaran. Kalau hak tu betul, 10 orang kata tak betul, kita kata betul. Kalau benda tu salah, 100 orang kata betul pun kita kata salah. Pasal apa? Kita kata betul, kita kata salah kerana kita bersandarkan kepada nas daripada Quran dan hadis Nabi. Bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana kita terpengaruh dengan puak ni, bukan kerana kita terikut dengan kumpulan ini, bukan kerana ni, tapi kerana kalau betul memang betul, kalau tak betul memang tak betul. Itu pendirian kita. Maka itulah pendirian yang Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil sebagai pendirian Nabi. Firman Allah, wakhshawni, dan hendaklah kamu takut akan aku, yakni takut Allah dengan junjung segala suruh aku. Wali utimma ni'mati alaikum, dan supaya aku nak sempurna akan segala nikmatku ke atas kamu. Kalau kamu ikut perintah aku, Tuhan kata aku akan bagi komplit nikmat pada kamu. Kamu ikut perintah aku, semua nikmat aku bagi dekat kamu. Nikmat keamanan, nikmat ketenteraman, nikmat kemakmuran, nikmat keselamatan, semua aku bagi dekat kamu. Syarat kamu ikut perintah aku, Tuhan kata. Dengan hidayah kepada segala tanda-tanda agama Islam. Tuhan kata, aku akan bagi petunjuk kepada kamu sehingga kamu nampak Islam itu agama benar. Tapi janda hospital baru ni, ada satu orang sahabat duk kerja bahagian radiologi ni. Satu sahabat, dia Hindu, dia kerja bahagian X-ray. Sakit jantung, kena bypass. Lepas bypass, antara sedang dengan tak sedang, dia cerita kat saya sendiri, dia jumpa dia. Bagus. Antara sedang tak sedang tu, dia kata dia dengar satu suara bunyi kat telinga dia. Dia kata, you have been given a second chance. Dia dengar suara tu. Dalam keadaan dia sedang tak sedang, dia dengar suara kata kat dia, hang ni dah diberi peluang yang kedua. Dia kata dia cuba celek nak tengok siapa yang kata. Tak ada siapa, dia kata. Tengok dalam keadaan baru lepas bypass. Teruk. Tengok kiri kanan, dia kata tak nampak siapa. Tapi dia dengar suara tu. Lepas dia recover daripada pembedahan, dia mula duk cari benda ni. Finally dia jumpa Islam. Masuk Islam. Masuk Islam. Cuma dia cerita kat saya, dia kata isteri dia, anak-anak apa semua masih belum masuk Islam. Lah ni isteri duduk dengan anak-anak dia. Dia menjalankan tanggungjawab dia macam biasa.
bulan-bulan belanja untuk isteri anak-anak dia bagi semua. Dia pun umur 46 dah. Belanja untuk isteri, untuk anak dia bagi semua. Dia balik tengok keperluan daripada rumah, semua dia bagi. Dia kata, saya doa pada Allah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati isteri dan anak-anak saya. Saya tanya, you ada hope mereka ni satu hari akan masuk Islam? Dia kata, saya mempunyai harapan yang cukup besar dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Confident cakap. Kita bila dengar macam ni, tuan-tuan, dia usik hati kita. Dia usik. Kita tengok muka dia, kita tengok ayam muka dia, kita tengok kejernihan wajah dia, kita tengok ketenangan hati dia, kita tengok dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kalau nak bagi hidayah, dia boleh bagi macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia tak bagi hidayah, hak Islam berapa punya lama dah ni, tak reti-reti Islam lagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau dia nak bagi hidayah daripada satu orang yang bukan Islam, dia boleh bagi hidayah. Allah boleh bagi hidayah kawan ni berubah ni jadi Muslim mukmin yang hakiki dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau Allah tidak bagi hidayah, dia ni diberanak oleh seorang ibu Islam, oleh bapa Islam, dia kena sedar orang Islam, dia pun tak tahu apa perintah yang ada dalam agama Islam dia. Allah tak bagi petunjuk kepada dia. Islam bagi dia, Islam bakar aja. Pasal mak Islam, ayah Islam, dia sendiri jadi Islam. Tapi dia sendiri tak reti Islam tu apa. Tapi hak Allah nak buka hati ni, hak Allah nak bagi petunjuk ni, macam ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, inilah Allah kata, waliutimma ni'mati alaikum, dan supaya aku boleh sempurnakan akan nikmat aku ke atas kamu. Tuhan bila dia bagi kepahaman Islam pada kita, sempurna kita jadi orang Islam. Tuhan bagi kefahaman Islam dalam diri kita, Allah bagi kita ni jadi manusia yang reti tentang agama sendiri, sempurna nikmat Tuhan bagi kepada kita. Firman Allah, wala'allakum tahtadun, mudah-mudahan kamu dapat hidayah kepada yang hak, iaitu jalan agama Islam. Mudah-mudahanlah dengan petunjuk Allah kamu akan jadi orang Islam sebenar-benar Islam. Firman Allah, kama arsalna fikum rasulan minkum, seperti barang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu. Rasul daripada bangsa kamu, wahai orang-orang Arab, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan hantar Nabi Muhammad kepada orang Arab. Allah tidak ambil Nabi daripada bangsa lain untuk mengajak orang Arab jadi Islam. Tapi Allah bangkitkan Nabi daripada bangsa Arab sendiri. Apa lagi alasan hampa tak mau ikut? Kok kalau kata macam Bani Israel, apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, mereka tak boleh terima. Sebab mereka kata Nabi Muhammad Arab, sedangkan Nabi-Nabi hak sebelum ni semua daripada Bani Israel. Kami tidak boleh terima Nabi lain daripada Bani Israel. Yang tu orang Yahudi tolak di sebelah. Ni hak orang Arab ni. Allah pilih satu Nabi daripada kalangan Arab untuk nak ajak orang Arab masuk Islam. Orang Arab tak mau ikut. Firman Allah, yatlu alaikum ayatina, membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kamu akan segala ayat kami, yakni Quran. Nabi Muhammad pergi baca ayat Quran kepada orang-orang Arab, pak-pak penakan dia, adik-beradik dia, jiran tetangga, pupu poyang dia. Nabi Muhammad pergi baca Quran, pergi baca satu ayat yang diturunkan dalam bahasa Arab, pergi baca dekat orang Arab. Bukan tak faham, tapi tak mau ikut kerana petunjuk, kerana hidayah tak dapat ke mereka. Wa yuzakkikum, dan mensuci Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kamu daripada syirik dan maksiat, yakni dengan taubat dan Islam. Nabi Muhammad bukan sahaja pergi baca ayat Quran, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat usaha tazkiyah, dia panggil. Usaha tazkiyah maksudnya usaha nak bersih diri orang-orang Arab. Bukan setakat pergi ajar, tapi didik mereka, terbiah mereka, didik mereka bagi hati mereka bersih. Tentang kita kalau setakat main mengaji aja, kita jadi orang yang berilmu, tapi belum tentu hati kita bersih. Ramai manusia yang mengaji ada ilmu tapi hati busuk, penuh dengan hasad dengki, sentiasa hari-hari fikir nak jatuh orang,
hari-hari fikir nak binasakan orang, hari-hari fikir nak mengaibkan orang, hari-hari fikir nak memusnahkan ketenangan orang, hari-hari fikir nak menjahannamkan rumah tangga orang. Sedangkan ilmu ada tetapi hati tidak bersih. Nabi SAW dia bukan sahaja pergi baca ayat Quran, ajak orang-orang Arab yang duk dengar, bahkan Tuhan kata wa yuzakkikum. Nabi SAW bersihkan hati orang-orang Arab ada ni. Wa yuallimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajar Nabi SAW akan kamu akan kitab Quran dan juga hikmah, yakni barang yang ada padanya pada Quran daripada segala hukum-hukum itu dia. Bahkan Nabi SAW mengajar tentang hukum akam yang perlu dilaksanakan di dalam masyarakat. Firman Allah, wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajak Nabi SAW akan kamu akan barang yang tiada kamu ketahui daripada kerja dunia dan kerja akhirat. Nabi ajak semua orang yang ada zaman dia, bukan sahaja soal nak memperbetul hubungan dengan Allah, bahkan atas dunia Nabi ajak. Apa benda urusan dunia yang Nabi ajak? Nabi ajak dalam urusan perniagaan, berekonomi, hindarkan daripada amalan riba. Itu urusan dunia. Nabi SAW bagi tahu dekat orang-orang yang ada pada zaman dia, kita kalau nak berekonomi, mesti pastikan ekonomi yang kita bangunkan itu bersih daripada riba. Itu soal dunia. Soal nak membangunkan ekonomi, itu soal dunia. Tetapi soal dunia yang dikaitkan dengan akhirat. Bukan sahaja buat untung, tetapi nak cari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, fazkuruni azkurkum, maka sebut olehmu akan daku. Tuhan kata dekat Nabi SAW, sentiasa sebut aku. Yakni dengan semayang dan tasbih dan zikrullah dengan lidah dan hati dan jawarih, yakni dengan anggota-anggota. Yang dikatakan zikrullah, yang dikatakan ingat Allah ataupun berzikir kepada Allah itu ialah semayang. Macam mana kalau duduk zikir tak berhenti-henti tapi tak semayang? Ada juga timbul dalam masyarakat kita lah ni, tak gaduh semayang dah, memadai dengan zikir saja. Zikir ni dah cukup dah mendekatkan kita dengan Allah, tak payah semayang. Ada juga ajaran sesat macam ni masuk dalam masyarakat kita. Sedangkan zikir, mengucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, apa semua ni, ini salah satu daripada cara nak ingat Allah. Yang pokoknya semayang, tak boleh tinggal. Itu satu. Dan tasbih, subhanallah, dan zikrullah, sama ada dengan lidah atau dengan hati ataupun dengan jawarih, iaitu dengan anggota-anggota. Nescaya aku sebut akan kamu. Kalau sekiranya kamu sebut aku sebut kamu. Tuhan kata, fazkuruni azkurkum. Kamu sebut aku, kamu ingat aku sebut kamu, aku ingat kamu. Pada hadis Qudsi dia kata, barang siapa menyebut akan daku pada hatinya, aku sebut akan dia pada hatiku. Ini dalam satu hadis Qudsi yang bermaksud Tuhan kata siapa sebut Allah dalam hati dia, Allah akan sebut dia dalam hati Allah. Siapa ingat Allah, Allah ingat dia. Dan barang siapa menyebut akan daku pada jamaah, maksudnya depan orang ramai, dia sebut alhamdulillah, maka aku sebut akan dia pada jamaah perhimpunan yang lebih baik daripada perhimpunannya. Kalau satu orang manusia tanpa rasa hina diri, dia sebut alhamdulillah, dia sebut Allahu akbar di depan manusia 1000 orang, Allah akan sebut nama dia di depan manusia yang jauh lebih ramai daripada 1000 orang, iaitu di padang mahsyar. Bukan senang tuan-tuan kita nak sebut nama Allah. Bukan senang. Dalam masjid senang sebut, tapi dalam majlis hak semua orang masuk pakai bo semua, kita nak sebut, nak mula majlis dengan Assalamualaikum warahmatullahi, ada orang tak tersebut. Dia tak tersebut. Dia tengok majlis ni masuk main dengan bo, dengan lain macam punya pakaian, dia nak sebut Assalamualaikum tu, duk nak sebut good morning lebih tu, dia tak terbit Assalamualaikum. Dia berasa tak sesuai Assalamualaikum dalam majlis yang macam tu. Nampak tak? Dia berasa hina dengan Islam.
Dia berasa hina dengan Islam. Dalam depan orang ramai-ramai, di depan orang putih, depan orang bukan Islam, depan ni conference peringkat international, dia bagi speech, dia bagi ucapan, dia nak petik ayat Quran, dia rasa tak sesuai majlis ni nak petik ayat Quran. Sedangkan tang mana bumi Tuhan yang tak sesuai ayat Quran disebut dan dibacakan. Ada orang begitu. Dia pergi perhimpunan bangsa-bangsa bersatu tu, dia pergi masuk dalam PBB tu bagi ucapan, dia mewakili negeri Arab misalnya. Dia mewakili negeri Arab, dia bagi ucapan di PBB, dia nak petik Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhallazina amanu, tak terbit di mulut dia. Pasal apa? Dia rasa macam ayat Quran ni tak sesuai dalam majlis peringkat international ni. Dia merasa hina dengan Islam yang ada dalam diri dia. Tuhan kata aku tak mahu macam ni. Tapi mana-mana manusia yang dia berasa bangga dengan Islam agama dia. Dia pergi di negara mana pun, di dunia mana pun, depan siapa pun, qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia pergi baca ayat depan orang semua ni. Islam kata Islam ke, kamu kena dengar ini ayat Quran. Orang yang macam ni Tuhan kata di padang mahsyar itu aku sebut nama dia. Pasal dia bangga dengan agama aku bagi. Aku bangga untuk sebut nama dia di depan manusia semua. Tuhan kata macam tu. Firman Allah, washkuruli, dan syukurlah oleh kamu kepada aku akan nikmat-nikmat yang aku bagi. Tuhan kata syukurlah, aku bagi kat kamu ni cukup banyak. Syukurlah, aku bagi dekat kamu ni cukup banyak. Orang Islam, Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat cukup banyak. Tentu baca surah Abang kemarin. Arab Saudi kaya raya, satu hari dia ekspor 10 juta tong minyak. Satu hari dia ekspor 10 juta tong minyak satu hari. Satu hari pendapatan hasil ekspor minyak sahaja 760 juta ringgit. Sehari, tuan-tuan. Arab Saudi ekspor minyak satu hari 760 juta ringgit. Pendapatan dia. Kalau saya cakap pelaburan dia di merata dunia lagi, dia dah ada duit, dia melabur, dia invest. Seluruh dunia ada investment dia. Jual minyak saja sehari 760 juta ringgit. Kalau setahun tu ada 277 bilion ringgit dalam ringgit Malaysia. Menasabahkah dalam masa yang sama orang-orang Islam di Sudan, orang-orang Islam di Eritrea, orang-orang Islam di Ethiopia mati kebuluran, tak ada makanan nak makan? Menasabah. Di mana semangat persaudaraan Islam? Di mana? Terkejut. Kita baca front page surah Abang kemarin, kita baca hari itu kita jumpa dalam Asia Week ke dalam Times ke apakah, Brunei ekspor minyak sehari 30 juta ringgit sehari. Kita dengar 30 juta ringgit tu, tak ada dah. Tengok-tengok Saudi bukan 30 juta, 760 juta ringgit sehari, tuan-tuan. Kita kalau orang bagi 760 ringgit sehari, ya Allah, 760 ringgit bukan juta, 760 ringgit sehari, tak tahu nak bang. Kalau orang bagi 76 ringgit sehari pun cukup lah. Kalau 7 ringgit 6 kupang tak cukup lah. Okay? Tapi yang kata Saudi ni Allah bagi, itu minyak tu Allah bagi dekat dia. Dia boleh ekspor 10 juta tong sehari yang membawa nilai 760 juta ringgit satu hari, 277 bilion satu tahun, dan stok minyak yang ada dalam bumi dia saja dianggarkan boleh bertahan selama 200 tahun lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tuhan bagi benda tu. Tuhan bagi. Allah Subhanahu wa taala kata, washkuruli, syukurlah oleh kamu kepada aku atas nikmat yang aku bagi. Syukur banyak-banyak pada Tuhan dengan taat segala suruhan aku, wala takfurun, maka jangan kamu kufur, yakni dengan melakukan maksiat kepada aku. Tuhan kata jangan derhaka aku. Aku bagi macam-macam dah dekat kamu, jangan derhaka aku.
Aku bagi kamu sehat, duk sehat elok-elok, boleh tarik nafas, lepas nafas boleh makan minum elok, ada keluarga balik, boleh anak mai bergantung di kaki dan sebagainya, pergi kerja cukup bulan dapat gaji dan sebagainya. Syukur banyak-banyak dekat aku. Jangan kamu buat maksiat kepada aku. Tuan-tuan, kenang benda ni. Berapa banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke kita. Tuhan kalau nak ambil balik nikmat, anytime. Anytime Tuhan boleh ambil balik nikmat. Saya ada di General Hospital baru ni, satu staff hospital. Dua hospital ni tuan-tuan, tempat betul-betul nak bagi kita sembahyang kuat lah. Hari-hari saat lagi masuk bungkus kepala, saat lagi masuk tangan dengan kaki, saat lagi masuk main duk teriak, saat lagi Allahu Akbar. Satu staff hospital, satu staff nurse kerja shift malam, habis pagi. Keluar shift pagi, balik, sambil nak balik rumah, singgah market untuk keramat tu, singgah beli barang-barang nak balik masak. Lintas jalan, kena langgar, melambung, jatuh dalam longkang, terus koma, tak sedar diri sampai berapa hari. Dia mengandung 7 bulan, 8 bulan mengandung 8 bulan, masuk hospital koma. Doktor semua pun panik, macam mana nak selamatkan dia ni. Lepas 3 hari, 4 hari koma, anak dalam kandungan mati. Bila mati nak kena bawa keluar, bila nak bawa keluar nak kena buat operation, nak buat operation nak kena bius. Dia tak boleh dibius sebab dia masih koma. Baru semalam duk kerja, boleh duk sembang dengan kawan, boleh duk melawak dengan kawan, boleh duk bercerita dengan kawan. Pagi esok dia nak jadi malam pada dia. Benda-benda macam ni Tuhan bagi jadi yang kibar pada orang lain. Kita boleh duk cakap elok, kita boleh duk sembang dengan kawan elok, boleh duk kenal orang, angkat tangan, kita boleh duk elok ni. Kita jangan ingat elok ni akan terus sampai berapa lama. Kita jangan ingat macam tu. Sat lagi boleh jadi, esok boleh jadi, minggu depan boleh jadi, 10 tahun lagi, macam-macam Tuhan boleh bagi jadi benda-benda apa pun dekat kita. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala aturan yang dibuat oleh manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi ingat dekat kita benda-benda macam ni. Allah kata washkuruli, syukur banyak-banyak pada aku apa yang aku bagi dekat kamu lah ni. Wala takfurun, jangan kamu bantah, engkar dan derhaka kepada aku. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai segala mereka yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, minta tolonglah oleh kamu dengan sebenar-benar taat dan balak ujian dan sembahyang. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala seru pada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu bis sabri was salah, minta tolong banyak-banyak dekat Tuhan dengan banyak bersabar. Wassalah, dan juga banyak sembahyang. Kita apa jadi pun kat kita, tempat mengadu kita Allah. Satu benda kita kena ingat tuan-tuan, apa juga benda yang jadi dekat kita, tempat minta tolong kita Allah. Manusia tak boleh tolong kita, siapa pun tak boleh tolong kita kalau tidak dapat izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan banyak bersabar, yakni sabar melakukan ketaatan dan sabar apabila kena ujian. Sabar. Nak puasa kena sabar betul-betul. Siapa tak boleh puasa, takat nak tahan makan minum daripada terbit fajar sehinggalah sampai terbenam matahari, ramai orang boleh buat. Tapi bukan setakat tahan lapang dah, semua anggota badan kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja tak makan, bukan saja tak minum, bahkan mulut tak bercakap benda-benda yang tak patut cakap. Mata tak tengok benda yang tidak patut kita tengok. Kaki tak langkah pergi ke tempat yang kita tak patut pergi. Tangan sekali-kali tidak sentuh benda yang haram kita sentuh. Jaga semua benda, termasuklah hati kita. Jaga, jangan ingat tak elok selama kita duduk puasa. Orang yang boleh kontrol benda ni sampai macam tu, dia satu orang yang sabar dalam melakukan ketaatan. Wassalah, dan juga sabar melakukan sembahyang.
Bukan sahaja sembahyang fardu 5 waktu, bahkan sembahyang yang menyempurnakan ibadat kita. Bulan puasa itulah satu-satunya bulan yang Allah syariatkan sembahyang tarawih. Jangan miss sembahyang tarawih. Perkejapkan lagi ibadat bulan puasa, bangkit esok sembahyang tahajud 2 rakaat. Jangan lupa dah habis selesai ibadat semua, tutup dengan witir. Kalau boleh, waktu siang ni curi masa 5 minit, sembahyang duha 2 rakaat. Boleh buat benda-benda macam ni, makna kita sabar dalam melakukan ibadat-ibadat seperti sembahyang. Dan menuntut Allah Subhanahu Wa Taala akan dia, yakni sembahyang dengan kerana berulangnya. Itu dia. Sembahyang ni Allah tekan, Allah suruh, Allah peringat banyak kali. Pasal apa? Pasal sembahyang ni kena buat berulang kali. Satu hari 5 waktu yang fardu. Berulang kali subuh, saat lagi zuhur, saat lagi asar, saat lagi maghrib, saat lagi Aisyah. Jangan ada orang Islam yang tergelincang sembahyang fardu. Apatah lagi bulan puasa. Dan juga besarnya pada agama, yakni besarnya fadilat dan tuntutan sembahyang dalam agama. Innallaha ma'as sabirin, bahwasanya Allah Ta'ala serta segala orang yang banyak sabar dengan memberi pertolongan kepada orang yang banyak sabar. Tuan-tuan, Nabi SAW pernah lalu tepi satu kawasan kubur, jumpa satu perempuan duk teriak, duk meratus atas kubur. Duk teriak, duk merintih, duk meratus atas kubur, duk sebut macam-macam, habislah aku, anak aku mati, orang duk bunyi macam tu atas kubur. Nabi SAW tengok benda ni. Nabi marah dia, Nabi tegur dia. Nabi kata, apalah kamu sampai macam ni sekali punya duk buat. Tak bolehlah kamu buat macam ni. Dia jawab balik ke Nabi. Dia kata, kamu hanya tengok aku, sedangkan aku menanggung musibah ini. Dia kata. Dia kata lagu tu, Nabi pun tak kata apa. Nabi terus balik ke rumah. Perbuatan Nabi pergi tegur dia jawab balik ke Nabi ni dilihat oleh beberapa orang sahabat lain. Mereka pergi habang dekat dia. Mereka kata, apa kamu cakap macam tu? Tadi kamu tahu tak siapa tadi yang kamu pergi cakap macam tu? Dia kata, tak tahu. Dia kata, itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tak kenal Nabi Muhammad. Maka tak heranlah hari ni kalau kita jumpa orang dia tak kenal Dr. Harundin. Ada orang tak kenal Nabi Muhammad SAW. Orang main kata kat dia, kamu tak tahu ke siapa tu tadi tu yang kamu pergi kata kat dia lebih kurang tadi ni? Kamu tahu tak dia siapa? Tak tahu. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia dengar macam tu susah hati. Terus pergi cari Nabi SAW. Bila sampai di rumah Nabi, orang tunjuk dia ni rumah Nabi. Bila masuk bagi salam dekat Nabi SAW, dia mengakulah tadi dia tersilap, dia bercakap macam tu dan sebagainya. Nabi kata kat dia, Nabi kata kesabaran yang sempurna itu ialah pada pukulan yang pertama. Nabi kata. Maksud dia apa? Maksud dia masa boom kata kena musibah tu, masa tu sabar. Inilah kesabaran yang paling tinggi. Selepas tu ada orang main duk habang lagu tu, lagu ni dan sebagainya, baru nak sabar. Bagus juga, tapi tak sehebat orang yang mula-mula kena, dia sabar. Orang yang mula-mula kena musibah tu, terus dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia pulang balik kepada Allah. Apa yang kena dekat dia ni adalah ketentuan Allah. Satu hari kita semua nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena kata lagu tu, ini orang paling cantik, Nabi kata. Nabi kata kat dia, kesabaran yang sempurna ialah kesabaran masa kena pukulan yang pertama. Tadi ni masa anak hang mati, masa tu sabar, cantik, Nabi kata. Nabi kata banyak tu saja dalam hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Dan jangan kamu kata bagi mereka yang dibunuh pada perang sabilillah itu mati. Bal ahya, tetapi mereka itu sebenarnya hidup. Segala roh mereka itu pada dalam hawasil, yakni dalam tubuh burung yang hijau. Terbang ia dalam syurga. Di mana tempat kehendaki ia, maka burung jadi seperti sangkar bagi roh, kerana hadis yang demikian itu. Dia kata tadi. Orang yang mati syahid, di sisi Allah dia hidup.
Pasal apa? Pahala duk jalan lagi. Mata manusia tengok kata dia mati, di sisi Allah pahala duk jalan dekat dia. Kerana syahid dia, pahala duk jalan dekat dia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala nak memperbetulkan salah tanggap di kalangan setengah orang. Yang setengah orang kata mati syahid ni mati. Dah, Tuhan kata wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Maka jangan sekali-kali kamu kata orang yang mati syahid pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan mereka hidup di sisi Allah. Kita cerita banyak kali dah kisah Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati berapa zaman, dah berzaman dah mati. Pada masa perang Badar, Sayyidina Hamzah mati. Perang Uhud, Sayyidina Hamzah mati. Sayyidina Hamzah mati dalam perang Uhud, pocong ni. Orang pocong telinga, rompongkan hidung, belah dada dan sebagainya. Sayyidina Hamzah yang sudah mati semasa perang Uhud itu pada tahun 41 Hijrah. Medan perang Uhud, tempat kebumi sahabat-sahabat yang syahid di dalam medan Uhud tu, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala banjir kawasan tu. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala banjir kawasan tu, tuan-tuan. Kaabah tu biasa kena air bah. Kaabah tu biasa kena banjir, biasa kena air bah sampai meruntuhkan sebahagian daripada dinding Kaabah. Dengan siapa duk kata pula mana pula Mekah nak main banjir? No. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa, dia boleh buat apa yang dia nak buat walaupun manusia tak boleh fikir. Allah boleh buat. Maka Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi, Sayyidina Hamzah ni mati di dalam medan Uhud, dikebumikan di situ. Pada tahun 41 Hijrah, 40 tahun kemudian, hampir 40 tahun kemudian, banjir kawasan tu. Banjir tu menyebabkan semua mayat yang ke bumi di situ terbongkar keluar daripada kubur. Semua mayat sahabat yang syahid di situ, semua mayat mereka macam baru mati walaupun sudah hampir 40 tahun. Daripada ramai-ramai sahabat ada tu, orang dapat cam mayat Sayyidina Hamzah. Sewaktu angkat badan dia, angkat mayat Sayyidina Hamzah ni, tangan dia tu terkulai jatuh, lembut macam orang baru mati tak sanik. Dan darah masih mengalir daripada luka-luka badan dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-sekala dia tunjuk apa yang dia sebut dalam Quran ni betul. Sekali-sekala dia tunjuk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, jangan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan hampa cuba nak kata orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya, mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, walakin la tash'urun. Dan tetapi kamu tiada ketahui hakikat barang yang mereka itu padanya. Kita tak tahu hakikat sebenar mereka ni yang kata hidup di sisi Tuhan ni macam mana, kita tak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja Tuhan yang mengetahui. Firman Allah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Demi Allah, sungguh kami hendak cuba akan kamu dengan satu daripada ketakutan daripada seteru. Ini semua orang Islam mesti kena ujian. Kita baca ayat tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan? Dalam ayat tu surah Al-Mulk, ayat mula-mula tu Allah Subhanahu wa ta'ala cerita tentang benda ni. Manusia ni tentu punya kena uji. Dan ujian manusia ni ada yang diuji hidup, ada yang diuji mati. Masa hidup kena ujian, masa mati pun kena ujian. Ujian ke atas manusia ni tentu kena. Cuma tengok, orang yang kuat iman dia diuji lebih kasar lagi. Orang yang lemah iman dia diuji cara yang sikit-sikit. Tengok ketahanan dia teraman. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebut lagi dalam ayat yang kita baca malam ni, ayat 155 suratul Baqarah ini, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya kami akan uji kamu dengan satu daripada ketakutan terhadap seteru. Orang Islam, Tuhan kata demi Allah akan diuji. Di antara bentuk ujian itu takut kepada musuh.
Orang Islam takut dah dekat Amerika lah ni. Takut tuan-tuan. Takut dekat Amerika ni. Pasal dia kata dia buat. Dia kata dia nak serang, dia serang. Dia kata dia mau orang ni. Negara mana pun akan ekstradisi bagi orang yang dia mau. Supaya dia tak kacau negara ni. Dia cari negara-negara Islam ada dalam dunia Allah ni. Semua dia letakkan di bawah ketakutan dia. Ini ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut dah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Demi Allah, kami akan uji, kami akan cuba orang Islam daripada sedikit ketakutan terhadap musuh. وَالْجُوعِ, dan diuji mereka ini dengan lapar dan kemarau. Kita sebut tadi, di Sudan, di Ethiopia, di Eritrea, berapa banyak lagi negara-negara yang orang Islam ramai di negara tu. Tonton tengok TV petang-petang pun duk tunjuk kempen nak kutip berapa 1 million ke 1 bilion ke dalam TV duk tunjuk. Dia duk buat gambar-gambar slide masuk tu, tonton tengok gambar-gambar tu. Semua tu yang duk merana tu orang Islam. Hak merana pasal apa? Pasal perang. Putih kaki, putih tangan budak-budak Islam. Putih kaki, putih tangan. Dia tunjuk dalam gambar-gambar slide tu, mai pula diuji dalam bentuk trauma. Tak mati, cedera parah, mata bengkak dan sebagainya, perut pecah sikit dan sebagainya. Sebahagian lagi buat mai pula budak-budak daripada kawasan Sudan, Ethiopia, Eritrea nu keluar mai pula. Biji mata besar, muka ni tinggal kulit dengan tulang saja, tengkorak hidup, tak ada benda nak makan. Allah subhanahu wa ta'ala uji wal-ju' dengan kelaparan. Allah uji orang Islam melalui kelaparan, walaupun sebahagian negara Islam yang lain kaya. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan Allah uji dengan kekurangan harta, iaitu dengan cara dibinasakan harta. Allah uji. Ada harta, Allah binasakan harta itu. Dan diuji dengan kekurangan manusia. Diuji orang Islam jadi golongan minoriti di satu-satu tempat. Minoriti. Orang Islam duduk di negara tu dan dia merupakan minoriti di tempat tu. Apa dia boleh buat? Dan juga dengan mati, dan juga kena bunuh, dan juga kena sakit, dan kekurangan buah-buahan, kena penyakit dan sebagainya. Macam-macam ujian. Demi Allah, Tuhan kata, aku akan uji benda-benda yang macam ni kepada orang Islam. Maka kami hendak lihat adakah kamu sabar ataupun tidak. Tuhan nak tengok orang Islam sabar tidak dengan ujian-ujian yang seumpama ini. Ini dia panggil ujian-ujian yang negatif lah. Ujian positif ada, bagi senang, lenang, kaya, sehat, walafiat dan sebagainya. Itu juga ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin, dan persukakan olehmu wahai Muhammad segala orang yang banyak sabar atas bala itu dengan syurga dan dengan lepas daripada neraka. Allah kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad tolong pergi bagi tahu dekat orang-orang Islam semua, kalau sekiranya mereka sabar dengan apa juga ujian yang aku bagi, aku janji mereka dapat syurga. Kalau mereka sabar dengan apa yang aku bagi, aku janji syurga untuk mereka. Allazina idza asabathum musibah, iaitu segala mereka yang apabila kena akan mereka oleh musibah, yakni kena bala penyakit ataupun kematian dan sebagainya, qalu inna lillah, kata mereka itu bahawasanya kami ini bagi Allah, yakni kami ini milik Allah, kami ini hamba Allah, dan kejadian yakni kami ini dijadikan oleh Allah, memperbuat Allah pada kami akan barang yang ia kehendaki. Dia kena musibah apapun, dia kata aku hamba Allah, Allah nak uji apa kat aku kena terima. Wa inna ilaihi raji'un, dan bahawasanya kami kepada Allah kembali sekalian pada hari akhirat. Maka membalas Allah akan kami di akhirat nanti. Itu dia. Dan kami satu hari akan balik menghadap Allah. Allah akan balas. Kalau kami baik, Allah balas kebaikan. Kalau kami jahat, Allah balas dengan azab. Kami ni hak Allah, Allah nak buat apa ke kami, kami kena terima belakang semua. Gitu. Dia kata pada hadis, barang siapa baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika ditimpa musibah, nescaya memberi pahala akan dia oleh Allah padanya, ganti ia atasnya yang terlebih baik daripada yang binasa itu. Ini hadis Nabi.
Siapa juga kalau ditimpa musibah. Musibah ni benda yang kita tak suka, itu musibah. Ditimpa musibah, dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata siapa yang ditimpa musibah, masa kena musibah tu dia terus ingat Tuhan. Dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi kata Tuhan akan ganti balik kat dia benda hak rosak tu dengan benda yang lebih baik daripada tu. Itu hadis Nabi. Dan pada satu hadis lain dia kata bahawasanya pelita kot tu, bahawasanya pelita Nabi sallallahu alaihi wasallam padam kot ni. Tuan-tuan betul tengok. Dia kata pada hadis bahawasanya pelita Nabi sallallahu alaihi wasallam terpadam. Satu hari pelita hak Nabi duk pakai tu terpadam. Maka istirja' ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi duduk di rumah pakai pelita, tiba-tiba pelita tu terpadam. Bila terpadam Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kata Aisyah, hanya ini pelita ya Rasulullah. Aisyah kata bukan ada siapa mati, bukan ada siapa kena musibah apa, pelita terpadam aja, takkan nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kot. Maka sabda Nabi, tiap-tiap yang menyakiti orang mukmin itu musibah. Nabi kata karan tak ada, susah tak kita? Lagu tu lah orang dulu kalau pelita terpadam. Kita karan tak ada, ayak tak ada, susahlah, menyakiti kita lah benda tu. Bila tak ada menyakiti kita, bila benda ni menyakitkan kita, itu musibah. Nabi kata tak kira lah walau dia hanya merupakan karan tak ada, itu menyusahkan kita. Benda yang menyusahkan kita adalah musibah. Benda yang berupa musibah, kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak, Nabi duduk terpadam pelita dia. Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah kata takkan pelita padam pun nak sebut lagu tu. Nabi kata apa? Nabi kata apa juga benda yang apabila dia berlaku kita jadi susah, itu adalah musibah. Maka musibah kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Kan? Saya duk mengajar di sekolah, ambil kehadiran budak-budak. Ni pasal tak main ni. Dia kata dia sakit mata Ustaz. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oh Ustaz ni dia bukan mati, dia sakit mata. Pasal apa? Lagi sekali budaya dalam masyarakat Melayu, bila sebut inna lillahi wa inna kira jalan nak dia ni. Dia bukan macam tu. Dalam Islam, apa juga benda yang merupakan benda yang kita tak suka, sakit, kita tak suka, kalau kena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Tuhan akan ganti benda tu dengan sesuatu yang lebih baik daripada tu. Kalau dia sakit, Tuhan ganti dengan sihat pada dia. Itu ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata maka sabda Nabi, tiap-tiap yang menyakiti orang mukmin itu adalah musibah. Firman Allah, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bermula atas mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka itu dan nikmat, kerana menarik manfaat dan menolak mudarat. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala kata mana-mana manusia yang diuji dengan al-khauf, takut kepada musuh, diuji dengan al-ju', lapar dan sebagainya, diuji dengan wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, diuji dengan kekurangan jiwa minoriti orang Islam di satu-satu tempat, wa tamarat, diuji dengan ada dusun buah-buahan, tiba-tiba jahanam semua buah-buah durian yang ada dalam dusun kita. Mana-mana manusia yang kena uji ini, dia sabar dengan ujian dia. Dia kata pula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana-mana orang yang buat macam tu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Bermula mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka dan nikmat. Itu dia. Satu, kerana sabar tu Tuhan ampun dosa dia. Berbanding dengan orang yang apabila kena musibah dia maki Tuhan. Ada juga. Bila dia kena musibah, dia mula nak cakap merapu, dia marah Tuhan. Dia kata pasal apa saya aja yang duk kena. Dia mula dia. Pasal apa saya aja duk kena? Hari tu kena yang ni kena yang ni, lepas tu kena yang ni. Pasal apa saya aja duk kena? Pasal apa orang lain tak kena?
Dia kata Tuhan tak patut buat lagu ni kat saya. Dia merepek. Ada orang bila kena musibah dia lupa diri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tak mahu orang macam ni. Sebaliknya Allah mahu orang yang apabila kena musibah, kena lagi musibah, dia disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku tak boleh buat apa, ni semua Tuhan punya kuasa. Aku pun hak Tuhan, Tuhan boleh buat apa juga dekat aku, dan kepada Tuhan aku akan kembali. Orang yang macam ni, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapat pengampunan daripada Tuhan dan mendapat rahmat dan nikmat yang banyak. Wa ulaika humul muhtadun. Dan bermula mereka itu, mereka itulah yang dapat hidayah pada jalan agama yang betul. Sekira-kira istirja' mereka itu dan taslim dan serah pekerjaan kepada Allah semata-mata ketika musibah. Bila ditimpa musibah, serah semua dekat Tuhan. Tuan-tuan, ada orang duit hilang. Nak jadi ke pula tu pencuri, tak pernah masuk rumah dia. Duduk rumah tu dah 20 tahun dah. Duduk rumah tu, pencuri sekali pun tak pernah masuk rumah dia. Hari tu dia pergi draw duit 15,000 nak pergi bagi anak pinjam, nak beli apa kata tahu. Hari tu bawa balik, hari tu pencuri ambil. Nak kena ni yang kata nak jadi malang ke dia ni. Bila kena macam tu musibah. Benda tu musibah. Tak kena Tuhan dah nak kena ke dia macam tu. Jaga elok dah, tutup pintu apa semua, tapi nak jadi malang ke dia tu, hilang 15,000 sekaligus. Nak dapat 15,000 tu, ya Allah, dengan gaji RM1,200 ni duk pekin belanja bayar yang tu yang ni dan sebagainya, nak dapat 15,000 simpan tu berbelas tahun baru dapat. Allah Subhanahu Wa Taala takdir ke dia hilang 15,000 sekaligus saja. Dia ditimpa musibah. Sepatutnya apa dia? Sepatutnya istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kedaya, aku dah buat, aku dah jaga, aku dah usaha, aku dah ni elok, takdir Allah benda ni nak menimpa dekat aku. Kalau dia istirja', dia sedang bahawa benda ni sudah jadi takdir Tuhan pada dia, tak ke Tuhan nak kifarat apakah dekat dia dan sebagainya, dia terima, dia reda dengan apa yang Tuhan tentu dekat dia. Nabi kata Tuhan akan ganti yang lebih baik pada dia. Tapi dah, bila duit hilang, mulalah mereka kata tang mana ada satu bomo, mana nak apa pi, tang mana ada satu mereka kata dia ni kalau buat petang ni, buat malam ni main hentak balik, dia terapa pi sana sini, bukan kata duit 15,000 tak dapat balik, pengkeras pula jalan lagi. Nampak yang kata manusia ni? Yang kata manusia ni, dia kena, dia hilang punca. Dia tak kena, dia cakap pandai. Dia tak kena, dia cakap pandai. Oh, orang ni jumpa bomo marah, orang ni jumpa bomo marah, apa ni semua tak betul lah, Islam tak bagilah apa, cakap pandai. Kena kat dia, dia telefon kawan pergi jumpa tu. Oh, itu hang pergi jumpa siapa? Bagus kata-kata. Hang dapat balik tak? Kontu kata nak kata dapat balik dah lah, tapi jumpa balik 15,000 hilang, jumpa balik 15 duit. Dia dah mula dah kecenderungan untuk nak pergi cari itu ada. Dia telefon dah kawan tu tanya, tang mana, siapa yang hampir jumpa hari itu. Kecenderungan tu ada. Sedangkan dia kata apa kat kita di sini? Dia kata sekira-kira istirja' mereka itu dan taslim, serah pekerjaan kepada Allah semata-mata apabila kena musibah. Kena dah. Ambil ayat semayang, Allahu Akbar 2 rakaat, minta dekat Tuhan. Ya Allah, kalau sekiranya duit ni baik untuk aku, mintalah suruh dapat balik benda ni kat aku. Kalau benda ni tak baik dekat aku, hilang ni lebih baik bagi aku reda dengan apa yang kamu tentukan. Kalau boleh macam tu, hati kita dengan Tuhan cantik. Tuan-tuan, mengaji satu bab, nak praktik benda ni satu bab. Kalau kita boleh pegang sungguh-sungguh keyakinan dengan benda-benda yang Allah sebut dalam Quran ni, Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita, dia bantu kita, dia selamat kita daripada terlibat dengan benda-benda syirik yang tak pasal-pasal membawa kita kepada satu dosa besar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni dia masuk ayat 158. Dia kata bicara haji. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Lepas ni dia akan masuk cerita Safa dan Marwah itu di antara tanda-tanda agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak tengok apa asal usul yang dikatakan Safa dan Marwah ini. Asal-asal orang-orang kafir musyrikin dulu apa dia buat dengan Safa dan Marwah ini.
apa yang ada di Safa dan apa yang ada di Marwah dulu. Kita dah tahu orang kafir dulu, mereka pun tawaf juga, mereka pun sa'i juga, mereka buat juga benda-benda yang kita buat dalam ibadat haji. Tapi mereka dulu tawaf Kaabah pusing ke kanan, dan mereka pusing tu bukan pusing Kaabah, mereka pusing tokong-tokong mereka yang ada di keliling Kaabah. Safa dan Marwah ni mereka pun Safa Marwah juga, tapi di Safa ada satu tokong, di Marwah ada satu tokong. Bila dia pergi ke Safa, dia gabus tokong sana. Bila dia main ke Marwah, dia gabus tokong yang ada di Marwah. Dia pergi balik tu kerana nak sentuh tokong dia. Kenonnya dengan menyentuh tokong itu dia mendapat berkah. Baik Islam main dengan ibadat haji, ada benda-benda yang macam ni, tapi membersihkan ibadat haji daripada unsur-unsur syirik kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita baca benda ni kita tahu. Dan bila kita pergi Mekah buat haji, kita lebih lagi mantap keyakinan kita kerana kita buat ibadat dalam keadaan kita faham tiap-tiap satu yang kita buat ni. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita, kita sama-sama diberikan masa untuk menunaikan ibadat puasa yang nak main tak lama lagi. Dan mudah-mudahan puasa tahun ini menjadi puasa yang betul-betul membawa kebaikan kepada kita semua dan mengubah kita daripada satu orang yang ada benda-benda tak elok kepada satu orang yang mempunyai benda-benda elok dalam diri. Tuan-tuan, ada alim ulama kata bulan puasa ni macam satu madrasah, macam satu sekolah. Satu Ramadan kita mendaftar diri di sekolah ni, sekolah Ramadan ini. Kita daftar diri untuk nak masuk sekolah Ramadan. Kita akan duduk dalam sekolah Ramadan ini daripada 1 sampai 29 ataupun 30 hari. Dan cukup sebulan, bulan Ramadan, kita akan graduate daripada sekolah Ramadan ini. Ada orang yang masuk sekolah Ramadan ini, dia keluar sebagai manusia baru. Ada orang masuk sekolah Ramadan, dia keluar macam orang biasa juga. Kalau sebelum masuk Ramadan, dia satu orang yang bermulut bodoh, berhati busuk. Dia keluar Ramadan pun macam tu juga, tak ada ubah apa. Mulut bercakap benda tak elok, hati sentiasa penuh dengan hasad dengki. Makna sekolah Ramadan tidak mendidik dia sama sekali. Tapi ada orang dia mendaftar di sekolah Ramadan pada 1 hari bulan Ramadan, dan dia keluar daripada sekolah Ramadan pada 30 Ramadan, dia berubah. Dia jadi satu orang baru. Dia terbawa-bawa benda yang dia jaga dalam bulan Ramadan tu. Dia tak bercakap benda tak elok, dia tak ada nak ingat buruk sangka, hasad dengki dan sebagainya dekat orang dan sebagainya. Bermakna sekolah Ramadan itu betul-betul membentuk dia. Kita nak jenis yang kedua ni. Kita nak Ramadan yang kita nak masuk ni akan menjadi bulan yang membentuk kita jadi orang baik, baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua, marilah kita sama-sama. Kita sama-sama berbetuli mana-mana yang tak betul. Sempena mainnya bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan saya ambil kesempatan ini untuk minta maaf daripada tuan-tuan kalau selama saya kuliah di sini ada sesuatu yang tidak baik yang saya buat, yang tuan-tuan terfitnah dengan apa yang saya buat. Saya minta maaf daripada tuan-tuan dan mudah-mudahan Allah ampun kesilapan saya. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Saudara pengurusi majlis yang berbahagia, Datuk Mano, Ustaz Fadil,
ahli jawatan kuasa surau, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat 120 surah Hud, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Shadaqallahul azim. Maksud dia dan semua kisah kami ceritakan kepada kamu, yakni daripada kisah nabi-nabi dan rasul-rasul, ma nusabbitu bihi fu'adak, kami tak cerita benda-benda ni semua melainkan dengan tujuan supaya hati kamu jadi tetap. Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan telah datang kepada kamu semua cerita-cerita ni sebagai satu kebenaran. Wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin, dan cerita-cerita yang dibawa oleh Allah dalam Quran ini menjadi mau'izah, menjadi pengajaran dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat 120 surah Hud itu dapat kita faham bahawa semua cerita yang ada dalam Quran itu adalah cerita betul. Semua cerita yang disebut oleh Allah dalam Quran itu adalah cerita benar. Tak ada satu ayat dalam Quran yang bohong kita. Tak ada satu ayat dalam Quran yang Tuhan buat turun main dengan tujuan nak gempak kita, tapi benda tu tak betul. Tak ada. Melainkan semua ayat yang ada dalam Quran itu tanpa kecuali satu huruf, satu perkataan, satu ayat pun, melainkan semua sekali betul. Dan dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah ataupun cerita-cerita pelik. Bukan cerita Isra' dan Mi'raj saja, banyak lagi dalam Quran sebut cerita-cerita yang pelik-pelik. Di antaranya Quran ada satu surah, nama dia Suratul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ni Allah Subhanahu wa ta'ala ada cerita dekat kita, cerita pelik. Firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba idza wal fityatu ila al kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق الله العظيم. Ayat 9 sampai ayat 12. Dalam ayat ni Tuhan kata, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba. Tuhan kata, ataupun kamu menyangka sesungguhnya cerita tentang ashabul kahfi itu adalah daripada tanda-tanda keajaiban Tuhan. Tuhan tanya kita, cerita ashabul kahfi ni, apa percaya ke tak percaya? Cerita ni adalah cerita tentang keajaiban yang Tuhan buat. Idh awal fityatu ilal kahfi, iaitu cerita tentang satu kumpulan budak muda
Yang mereka ni pergi cari tempat berlindung dalam gua. Ashabul Kahfi maksudnya penghuni gua. Satu masa dulu ada satu raja yang zalim, nama dia Raja Dikianus. Zalim. Dia kata dia Tuhan, dia mau semua orang kata dia Tuhan. Siapa yang tak mau nak kata dia Tuhan, terima panggung. Maka Raja Dikianus ni dia buat sungguh, bukan dia kata saja, dia buat sungguh. Siapa tak mau kata dia Tuhan, terima habuan. Maka rakyat semua takut, kerana takut terima habuan, semua kata dia Tuhan. Kecuali Ashabul Kahfi. Ada sekumpulan budak-budak muda pada masa tu, mereka tak boleh terima raja ni Tuhan. Mereka tak boleh terima. Mana boleh dia apa macam kita. Kita makan, dia makan. Kita minum, dia minum. Kita hidup, dia hidup. Kita mati, dia mati. Mana boleh Tuhan mati. Jadi sekumpulan budak muda ni tak boleh nak terima Raja Dikianus ni Tuhan. Tapi kerana tidak terima raja tu Tuhan, mereka boleh terima habuan. Maka dengan kerana tu lari. Nak selamat diri daripada kezaliman Raja Dikianus ini, lari, jumpa satu gua, masuk dalam gua. Tuhan rakamkan kisah mereka ni lari. Sebut dalam Quran supaya Nabi Muhammad bila terima ayat Quran ni, dia baca balik kepada umat dia, pada kita ni, dan kita boleh tahu cerita yang kita tak tahu kalau Quran tak ada. Maka Allah kata iza awal fityatu ilal kahfi, ingatlah ketika ashabul kahfi ini pergi cari tempat berlindung. Faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lari kerana nak selamat diri, pergi jumpa satu gua, masuk duduk dalam gua tu. Faqalu, mereka doa dekat Tuhan. Mereka tak percaya Dikianus ni Tuhan. Mereka tahu ada lagi satu Tuhan, Tuhan yang betul-betul Tuhan, Tuhan yang maha berkuasa. Mereka minta dekat Tuhan, Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah, bagilah dekat kami ni rahmat dari sisi kamu. Wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk yang lurus. Lari, masuk dalam gua, minta doa dekat Tuhan. Ya Allah, bagi rahmat dekat kami, bagi belas kesian dekat kami, dan bagilah petunjuk dekat kami, supaya kami tak sesat dikata orang yang bukan Tuhan tu Tuhan. Tuhan kata dalam ayat ni, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Tuhan kata, maka kami tutup pendengaran telinga mereka di dalam gua tu, sinina adada, beberapa tahun lamanya. Dalam tafsir cerita 309 tahun. Dia berlari daripada kezaliman Raja Dikianus, lari, dimasuk dalam gua, minta dekat Tuhan, minta Tuhan selamat mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala nak selamat mereka dengan cara Allah bagi mereka lena. Lena selama 309 tahun. Pelik Mana ada orang lena 309 tahun? Ada orang lena 3 jam. Tak boleh lena sampai 309 tahun. Habis-habis kuat tak sedang diri 3 minggu. Tapi ashabul kahfi ini Allah lenakan mereka 309 tahun. Lena sampai tak tahu apa jadi. Tidak ada satu suara dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata tidak ada satu suara pun yang boleh jagakan mereka daripada tidur. Lena sungguh. Bunyi meletup apa, bunyi orang riau apa, bunyi riuh rendah ke apa pun tidak mampu jagakan mereka daripada tidur yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbain ahsa lima labithu amadan. Lepas 309 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka jaga.
Allah bagi mereka jaga lina'lama ayyul hizbain ahsa, nak bagi mereka sama mereka tu bertengkar, nak tahu siapa yang lebih tepat dari segi masa tidur tu. Selena 309 tahun, bila bangkit-bangkit seorang kata, kita tidur lama ni, aku perasan sehari ni kita tidur ni. Hak seorang lagi kata dah, dia kata tak sampai sehari, aku berasa lebih sekerat hari. Hak seorang lagi kata pula dah, dia kata bukan sehari, bukan sekerat hari ni, lama ni lebih pada sehari. Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka lena, dan Allah bagi mereka jaga dengan tujuan supaya mereka sama mereka. Tuhan kata lagu ni, aku kata lagu ni. Yang akhirnya seseorang daripada mereka ni disuruh keluar pergi cari roti apa nak makan. Bila keluar-keluar tengok semua keadaan dah jadi lain dah. Pergi merkit dah jadi lain dah. Pindah dah daripada pekan kepala Fatih mai dekat Matang Manggis. Nak jadi lain. Nak abang kata jadi lain. Bila bangkit tengok-tengok tempat hak dulu merkit dah tak ada merkit dah. Merkit dah tak ada delay dah. Pergi di merkit tu pula muka orang hak dulu menyaga tu tak ada seorang orang yang dia kenal. Berasa lagu nak kenal, berasa lagu macam negeri dia, tapi tengok keperubahan ni berasa macam bukan negeri dia. Jadi macam tu. Maka akhirnya dia pergi ke kedai jual roti, beli, bayar duit. Bila bayar duit, tuan kedai tu pun heran. Pasal apa? Tengok duit tu, duit yang digunakan 300 tahun dulu. Orang tak pakai dah duit tu. Yang kemudiannya, barulah mereka tahu rupa-rupanya sesuatu telah berlaku selama mereka tidur dalam gua tu. Dan tidak lama selepas tu Allah Subhanahu wa ta'ala matikan semua Ashabul Kahfi ni. Allah taruh mereka sat aja sebagai nak tunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, nak tunjuk kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan boleh, kalau dia nak bagi lena siapa pun dia boleh bagi lena. Dia nak bagi lena 300 tahun ke berapa lama ke Tuhan boleh buat. Tuhan nak bagi jaga, Tuhan boleh bagi jaga. Tuhan nak buat apa pun dekat manusia, Tuhan boleh buat. Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tu pengajaran di sebalik cerita Ashabul Kahfi. Tuhan Maha Kuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pelik. Bukan Isra' dan Mi'raj saja satu benda pelik yang Tuhan buat. Banyak benda pelik yang Tuhan buat dalam dunia ni. Kisah Uzair dan juga Isa Al-Masih pelik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 10 surah At-Taubah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa qalatil yahud Uzair ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah dzalika qawluhum bi afwahihim yudahi'una qawla alladhina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Sadaqallahul azim. Tuhan sebut dalam ayat tu, Tuhan kata waqalatil yahud Uzair ibn Allah. Orang Yahudi depa kata Uzair anak Tuhan. Waqalatin nasara al-masih ibn Allah. Orang Nasara, orang Kristian pula depa kata Nabi Isa tu anak Tuhan. Yahudi kata Uzair anak Tuhan. Kristian kata Isa anak Tuhan. Orang Islam kata Tuhan tak ada anak. Tuhan cerita balik kat kita. Tuhan kata orang-orang Yahudi mereka ni hidup mati. Mereka kata Uzair anak Tuhan. Saya kita cerita Uzair ni siapa. Orang Nasara, orang Kristian pula mereka mati-mati kata Nabi Isa ni anak Tuhan. Saya kita cerita pasal apa yang mereka kata Nabi Isa anak Tuhan. Tapi Tuhan pula kata zalika qauluhum bi afwahihim. Tuhan kata tu depa punya kata. Tuhan kata aku tak kata Uzair anak aku tak kata Isa anak aku. Zalika qauluhum bi afwahihim. Tu depa kata.
yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu. Depa haduk kata Uzair anak aku, haduk kata Isa anak aku ni, depa ni yudahi'una, depa ni tiru qawla alladhina kafaru min qablu. Depa tiru orang-orang kafir sebelum depa kata. Lagu mana orang kata, lagu tu depa kata. Qatalahumullah, Tuhan kata dilaknat depa ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan marah. Kita dah baca qul huwallahu ahad, katakanlah Allah ahad. Mai puak-puak ni pi nak sekutukan Allah. Dia kata Allah ada anak, Tuhan marah. Tak kata Tuhan, kita sendiri pun orang duk kata kat kita benda yang tak betul, kita marah. Kita tak buat benda tu, orang mai kata kita buat, marahlah kita ni. Kalau kita manusia hina, kalau kita manusia lemah, kalau kita manusia tak ada apa pun, orang mai duk karang benda bukan-bukan buh kat kita, kita marah. Ni ke pula Allah? Allah ni Tuhan Rabbul Alamin, dia Tuhan seluruh alam. Malaysia ni hak Allah, Amerika tu hak Allah, satu dunia ni hak Allah. Allah Tuhan Rabbul Alamin, dia Tuhan seluruh alam. Tiba-tiba ada orang pergi kata benda yang bukan-bukan ke dia. Tentu Tuhan marah. Maka Allah Subhanahu wa taala bila dia marah, dia kata qatalahumullah. Dia kata dilaknat depa ni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yu'fakun. Tuhan kata macam mana ni depa ni boleh jadi berpaling sampai macam tu, berpaling daripada kebenaran sampai macam tu? Macam mana depa boleh kata aku ada anak? Sedangkan orang-orang Yahudi, Tuhan turun dekat depa satu kitab Taurat, turun pada Nabi Musa. Taurat tidak pernah ajak mereka kata Tuhan ada anak. Sedangkan orang Nasara, orang Nasrani, orang Kristian, Tuhan turun dekat mereka satu kitab, iaitu kitab Injil, turun kepada Nabi Isa. Dalam kitab Injil tak ada satu ayat pun sebut bahawa Tuhan ada anak. Macam mana orang Nasara kata Tuhan ada anak? Tuhan seolah-olah heran. Anna yu'fakun. Tuhan kata macam mana mereka ni boleh jadi keliru sampai macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bahkan dalam Quran ayat 88 sampai 92 daripada surah Maryam, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattara